Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Insyaallah kita bersiaran di petang Jumaat ni. Tajuk yang diminta ialah memburu Lailatul Qadar. Okey. Dan selari dengan tema yang kita sedang hadapi sekarang di 10 malam yang terakhir, insya-Allah. Cumanya hari ni dah masuk pun hari yang ke 25 dan kita menuju kepada penghujung Ramadan. So untuk sebagai respon ketika dia jemput tu, saya kata boleh tak extend sedikit Tajuk ni jadi memburu Lailatul Qadar serta persiapan menjelang penghujung Ramadan, insya-Allah. So kita akan cuba menyentuh kedua-dua aspek dalam perkongsian petang ni, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Ini adalah potongan daripada surah Al-Qadr ayat 1 hingga 3, yang mana insyaAllah rasanya kita sedia maklum surah ni, dan kita sedia maklum ayat ni biasanya dibawa untuk peringatan kita bersama menjelang bulan Ramadan biasanya, apatah lagi menjelang 10 malam ataupun 10 hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, untuk memperingatkan kepada kita satu malam yang cukup besar, iaitu Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Dalam ayat ini, ayat yang ketiga tu yang biasa kita highlightkan sebagai betapa besarnya malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kan, Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kan, dan insya-Allah saya rasa saya tak perlu nak huraikan panjang lebar berkenaan dengan 1000 bulan tu, kerana rasanya di Malaysia ni alhamdulillah tema-tema sebegini ni amat kerap dibawa, terutamanya menjelang bulan Ramadan, apatah lagi menjelang 10 malam yang terakhir, insya-Allah. Jadi pertama-tamanya bila kita mengimbau perkataan yang Allah guna ni, khairum min alfi syahr, tujuan Allah mendescribe sebegini sepatutnya adalah untuk kita terkejar, kan, kita teruja dan kita terliur, kan? Bukan dengan makanan buka puasa, tetapi dengan ganjaran yang besar yang menanti bagi mereka yang mendapatkan memperolehi Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi bila kita teruja, kita terkejar, kan, kalau mungkin musim sekarang, wallahualam sekarang ni kerana PKP di kebanyakan tempat, mungkin agak berbeza daripada mood menjelang raya yang biasa, di mana akan datang iklan-iklan di TV, mega sale dan sebagainya untuk menjelang hari raya. Dan tawaran-tawaran sebegitu menyebabkan ada manusia, kadang-kadang kita pun sama, teruja, terliur dengan tawaran-tawaran yang disediakan, yang menyebabkan kalau benar iklan tu berjaya membuatkan kita terliur, teruja, teringin, kita akan nampak natijah amal, betul tak? Kita akan keluar dari rumah kita, pergi ke tempat yang berkenaan, mencari barang-barang yang kita nak. Maknanya bergeraknya kita tu menggambarkan betul orang tu terliur, teruja dengan ganjaran yang ditawarkan ataupun promosi yang ditawarkan. Jadi sama dengan kita dalam menghadapi promosi yang Allah bagi ni, sekiranya betul kita teruja dan terliur, pastinya kita akan tercari bagaimana nak menggarap ganjaran tersebut. Nah, so persoalannya ialah, jadi bagaimana? Apa yang perlu saya buat untuk mendapatkan ganjaran tersebut? Kan? Kalau kita perasan, kenapa aku tak tertanya lagi persoalan tu? Then sepatutnya kita kena realise, mungkin ayat tersebut belum mengesani diri kita, sebagaimana iklan jualan runtuh dan sebagainya di menghadapi raya contohnya, kan, ataupun jualan-jualan 4/24 lah. Tak tahulah siapa yang biasa shopping ni, kadang-kadang ada tarikh-tarikh keramat yang akan ada jualan murahan, 11 bulan 11, 12 bulan 12 dan sebagainya.
menyebabkan orang ternanti waktu tu dan ready dengan gadget masing-masing untuk menggarap offer-offer yang ditawarkan. Jadi kalau kita tak teruja untuk cari macam mana, okey, macam mana aku nak dapatkan Lailatul Qadar tu, maksudnya kita perlu mengamati balik ayat-ayat tersebut kerana petandanya mungkin kita belum teruja. InsyaAllah saya mengharapkan semua kita di sini adalah antara mereka yang amat teruja dan memang dah tertanya macam mana. Dan bukan sekadar telah tertanya, tetapi kerana hari ini telah pun hari yang ke-25, harapnya telah pun bermula dan telah pun memburu Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi hari ini lebih kepada pemantapan, peringatan kembali dan mungkin highlight benda-benda yang mungkin ada benda kita terlepas pandang untuk kita kejar juga. So hopefully mood kita hari ini dalam mood yang sebegitu, insya-Allah. Tetapi kalau ada yang belum kejar, belum muru macam dah berlalu 25 hari ni masih tak nampak macam aku tak terkejar lagi kan. So adakah kita perlu tangisi saja? Nak buat macam mana kan? Dah terlambat. Hakikatnya belum terlambat kerana masih berbaki dan masih ada hari-hari ganjil ke hadapan ni yang mungkin wallahu alam itulah Lailatul Qadar. Jadi walaupun insya-Allah semoga kita sedia mengejar, memburu, tetapi kalau belum pun insya-Allah harapnya pengisian ini, perkongsian ini adalah titik tolak untuk kita merubah hakikat yang tersebut. Kita cover beberapa hadis untuk put in context apa yang kita sebut ni. Ini salah satu hadis daripada riwayat Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi al-ashri al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya pada malam-malam yang lain. Jadi telah pun bermula 10 malam yang terakhir ni kita dah di pertengahan, tetapi insya-Allah masih berbaki. Dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin menuruti contoh dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, harapnya kita pun okey, masih ada baki malam yang 10 ni, jom kita pulun insya-Allah. Satu lagi hadis yang juga famous bila mengatakan malam-malam yang kemungkinannya Lailatul Qadar. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ayqaza ahlahu wa shaddal mizar wa ahyal lail. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila tiba 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, baginda sallallahu alaihi wasallam membangunkan ahli rumahnya, mengikat kainnya. Ini satu petanda, maksudnya dia menahan dirilah daripada dengan isteri, serta menghidupkan malam tersebut. Wa ahyal lail, menghidupkan malam. Riwayat Ibn Hibban. Okey, still berkenaan dengan 10 yang terakhir, dan kat sini ditunjukkan juga indikasi apakah yang diusahakan ketika itu, menghidupkan malam. So insya-Allah masih berbaki 10 malam yang terakhir, mari kita usahakan. So masih ada peluang, insya-Allah sama-sama kita usahakan. Itu titik tolak kita pada perkongsian pada petang ni, insya-Allah. So sama ada kita telah bermula, sekiranya yang telah bermula alhamdulillah teruskan. Yang belum bermula, belum terlambat, mari kita mulakan insya-Allah. Okey. Kemudian dibawa hadis-hadis lain yang berkaitan dengan Lailatul Qadar juga. Ini adalah hadis riwayat Ahmad. Iltamisuha fil ashril awakhir witra. Carilah malam Al-Qadar tu pada 10 malam yang terakhir, pada malam yang ganjil. Witr. Kita solat witir, kita tahu solat yang ganjil. So dekat sini hadis yang biasa juga dibawa berkenaan dengan dalam 10 malam terakhir ni, biasanya dipusatkan lagi usaha mencari itu dalam malam-malam yang ganjil. Malam yang ke-25 semalam. So yang next ialah malam esok, malam ke-27 dan kemudian malam ke-29 insya-Allah. Masih ada malam yang perlu kita pulun, perlu kita kejar, insya-Allah sama-sama kita usahakan. Jadi kita dah pasakkan dalam diri kita, insya-Allah sama-sama kita kejar. Aku tak nak miss this opportunity. Pulun, all the best.
So, apakah benda-benda yang seeloknya saya buat? Kadang-kadang itu adalah persoalan yang timbul. So, saya patut buat apa? Nak buat apa ni? Kan? So, ada benda-benda yang biasanya dah famous. Biasanya di surau-surau, dalam radio pun diulang-ulang benda yang sepatutnya kita buat. So, itu antara benda yang kita akan go through dalam slide ni, insya-Allah. Dan juga mungkin kalau ada benda-benda yang mungkin, oh, aku tak buat lagi benda tu, insya-Allah kita tingkatkan amalan tersebut, insya-Allah sama-sama. Okey, ada beberapa hadis yang saya bawa kat sini ni, saya copy paste daripada sunnah.com yang kita boleh jumpa semua hadis-hadis dalam Sunan Sittah contohnya. Jadi translation dia masih dalam bahasa Inggeris, tak sempat nak ditranslate ke bahasa Melayu. Tapi harapnya insya-Allah semua boleh follow. Okey, ini dalam hadis yang mana disebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih, ataupun Bukhari dan Muslim. Okey, rasanya biasa pernah dengar hadis ni, tapi kadang-kadang dia bawa potongan-potongan sebahagian daripada ni. Sebab dia hadis ni macam berulang, tetapi untuk 3 elemen yang berbeza. Satu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan keampunan dan diterima Allah, dan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan ampunkan, maghfirah kan apa yang telah lalu. So kalau kita bayangkan kesilapan, kesalahan, dosa-dosa yang telah lalu, Allah dah bagi janji ni kan, siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharapkan Allah memberi keampunan dan menerima amalan kita, itu Allah dah janji Allah akan beri maghfirah, Allah akan ampunkan dosa-dosa yang lepas. Itu yang pertama, shoma Ramadan. Keduanya ialah wa man qama Ramadan. Siapa yang buat qiyam Ramadan. So insya-Allah harapnya setiap hari, setiap malam setakat ni kita tak tinggal lagi lah kan, qiyam Ramadan ni. Dan ketiga, wa man qama lailatul qadr. Tu ada spesifik pula kepada siapa yang membangunkan ataupun qiyam pada Lailatul Qadar. So itu 3 benda yang disebut. InsyaAllah hopefully kita berpuasa, kita dah jaga sebenar-benar puasa insyaAllah. Rasanya mungkin saya assume kebanyakan actually dengar masa yang start yang pertama tu oleh Ustaz Ammar sebelum start Ramadan kan. Dan rasanya dalam sebab saya tengok siaran tertunda tengok videonya, sama dah kongsikan dah macam-macam pasal kebaikan, kelebihan berpuasa dan sebagainya, dan ada macam-macam soalan juga yang anda semua dah tanya pasal niat puasa dan sebagainya. Harapnya kita dah sedia amalkan sampai ke sekarang. Itu siam. Kemudiannya qiyam. Harapnya kita pun tak miss lah setiap malam tarawih dan witir paling kurang kan. Dan ketiga yang kita masih bumburu sekarang dalam 10 malam terakhir, insya-Allah Lailatul Qadar. Siapa yang qiyam pada Lailatul Qadar, insya-Allah. Okey. Hadis yang seterusnya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan ayqaza ahlahu wa shadda al-mi'zar wa ahya al-lail. Ini hadis yang kita sebut tadi. Cumanya tadi tu nak fokus kepada 10 yang terakhir. Ini nak sebut pasal kita cakap apa yang nak buat tadi. Kita kata dah puasa insya-Allah, qiyam setiap malam insya-Allah, dan qiyam Lailatul Qadar juga. Jangan miss. Ini kita sebut pasal menghidupkan malam, dan mungkin kita akan bincang towards the end. Apa lagi contoh-contoh menghidupkan malam sekiranya selain daripada solat contohnya. Mungkin kita dah qiyam, kemudian waktu sela-sela rehat tu nak buat apa lagi dan sebagainya. So apa saja yang kita boleh buat untuk menghidupkan malam, apa saja jenis ibadah, insya-Allah harapnya kita perbanyakkan, insya-Allah. Jadi beberapa peringatan sekali lalu, untuk peringatan dari saya sendiri dan juga untuk kita semualah. Bila kita sebut Lailatul Qadar, bila kita sebut malam malam Al-Qadar, malam tu adalah bermulanya ketika maghrib, betul tak? Bila azan maghrib je, bila kita berbuka puasa, itu dah bermula malam sebenarnya kan, dan sehingga ke akhir lah. So kenapa nak ada highlight begini? Sebab kadang-kadang sedar atau tak sedar,
kita terfokus menjaga amalan kita tu kadang-kadang tak tahulah, sedar tak tersedar, kebanyakan kita kadang-kadang kita jaga tu antara isyak sampai tarawih dan witir tu lah kan. Maknanya itu skop kita beribadah kadang-kadang kebanyakan orang. Sedangkan sebelum tu kadang-kadang tak terjaga dan selepas tu tak terfokus juga. So bila kita sebut bermula di awal tu, maksudnya dari waktu azan maghrib lagi dah bermula waktu kita beramal sepanjang malam tu kan. So ada dua benda lah kat sini. Satu, make sure kita banyakkan perkara yang menambahkan ganjaran-ganjaran insya-Allah. Kedua, elakkan apa-apa yang menyebabkan ganjaran tu jadi sia-sia dan terhapus kan. Walaupun kita nak kejap lagi dah nak tarawih dah kan, tapi sebelum tarawih lagi kadang-kadang ada orang yang dah buat perkara-perkara yang menyebabkan malam tu dah burn dah kan. Dia dah mengutuk orang ke, mengumpat orang ke, dan sebagainya. Maknanya elakkan. So antara benda yang bila kita cakap dari awal malam, satu, iftar kan. Carilah apa-apa yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika iftar. Okey, contohnya kalau tengok gambar tu ada tamar, kemudiannya ada satu family yang doa sama-sama. Kemudiannya tu gambar membazir tu sebenarnya. Kalau nak kata ada tak orang yang bulan Ramadan ni dia pergi tak tahulah buffet ke benda, ataupun beli pasar malam ke, tetapi ada isu pembaziran yang berlaku kan. So jangan sia-siakan malam kita dengan perkara-perkara yang Allah tak suka. Malah Allah kata itu kawan syaitan kan. Elakkan sungguh-sungguh. So dan juga kemudian solat maghrib berjemaah. Sebab ini ini biasanya benda yang berlaku sebelum kita pergi solat isyak. Kalau yang dengan family berbuka dan solat. So make sure lah solat tu berjemaah juga. Sebab kita kadang-kadang habis iftar tu lain-lain kan. Ada yang tak habis melantak lagi. Tak habis makan lagi. Ada yang masih makan dan sebagainya. So kadang-kadang terpisah-pisah solat tu. So ini kalau dalam family. Kalau kita duduk di college mungkin sama juga ada setengah orang memang dia berbuka iftar di surau. Wallahu alam sekarang ni macam mana. Dan tinggal, kalau di tempat saya tinggal AJK je yang boleh iftar di surau bila bermula semalam. So dia mungkin akan berjemaah semula kan. Tetapi kalau dengan kawan-kawan di college, kadang-kadang sebilik pun sama pun kadang-kadang tak diusahakan solat berjemaah dan sebagainya. So amat rugi sebab bermulanya Lailatul Qadar ataupun bermulanya malam Ramadan, malam tu bermula start dari maghrib. So make sure kita optimumkan dari awal. Okey, itu di awal malam sebelum isyak pun lagi kan. Sebab biasanya isyak dengan tarawih ni umumnya orang agak terkejar dan suasana tu ada kan. Cumanya di maghrib tu kadang-kadang suasananya tu kadang-kadang kita tak optimumkan lagi. So sama-sama kita optimumkan insya-Allah. Kemudiannya solat qiyam. Harapnya semua tahulah by now. Harapnya semua tahu bahawa tarawih dan witir adalah part of qiyamul lail kan. Dan kalau kita kat surau kat Malaysia ni pun biasanya apa dia kata, solatut tarawih min qiyam syahrul Ramadan, ada bunyi-bunyi macam tu kan. Maksudnya memang disebut kan, solat tarawih ni sebahagian daripada qiyam Ramadan. So dia solat qiyam sebenarnya, dia solat qiyamul lail. So harapnya mood kita tu mood qiyamul lail lah kan. Maknanya kita mengharapkan solat tu Allah terima dan sebagainya. Okey, so biasanya umumnya orang agak kejar lah benda ni. Di Malaysia umumnya masjid, walaupun kadang-kadang kalau kita tengok trend dia macam semangat tu di awal lah kan, dan kemudian dia agak luntur towards the end. Dan kita pula diuji sekarang di setengah-setengah tempat. Saya di Gombak memang antara kawasan-kawasan yang memang ditekankan lah certain SOP tu bermula recently kerana kawasan yang ada kes yang agak tinggi kan. Jadi bermula semalam lagi dia dah start limit kan, sebab surau tu dia surau, so 50 orang je surau jemaah ni. So kebetulan malam tadi masa saya masuk je pagar masjid pada pukul 8.11 malam nak pergi solat isyak. So kenapa pergi awal? Sebab dia bagi 50 orang je. Masuk pukul 8.11, lepas tu kebetulan memang orang yang tepat-tepat ke 50 kan. Tiba-tiba masuk je, yang jaga gate tu, okey dah 50 dia tutup. Saya pandang, betul ke dia 50? Baru 8.11 kot. Isyak pun lama lagi. So disebabkan kuota yang amat kecil tu semua terkejar-kejar So 8.11 pun dah maknanya malam ni rasanya lagi kena awal lah, sebab masa semalam tu pun ramai yang dah tak dapat masuk gate
Pagi tadi, tu lagi best Pagi tadi saya sampai ke surau seminit sebelum azan. Gate dah tutup lah, dah cukup ada 50 orang. Kita semua orang datang lagi awal. So nampaknya esok subuh tu kena sahur depan gate lah kot. So itu kerana PKP dan sebagainya, maka orang nak terpaksa berlumba-lumba nak dapat kuota yang kecil tu lagi kena pudul lah, lagi kena awal. Rasanya malam ni pukul 8 dah berbaris kat depan gate tu untuk Isyak. So itu suasana yang ada. Harapnya kita pun antara orang yang fastabiqul khairat, bekerja-kerja untuk yang terbaik, insya-Allah. Tapi kalau yang tak dapat di surau pun, harapnya dengan family ataupun dengan rakan-rakan dapatlah berjemaah selagi mampu, insya-Allah. Okey, seterusnya kita pergi sedikit hadis-hadis yang berkaitan untuk kita insya-Allah optimumkan lagi kualiti. Kita bukan sahaja nak kejar kuantiti ataupun sekadar buat, tapi kita nak kualiti, insya-Allah, supaya ganjarannya pun berkualiti, insya-Allah. Okey, hadis ni agak panjang tapi saya ambil fokus yang portion yang itu saja. Just nak sebab hadisnya kalau kita tengok ayat dia pun tak lengkap sebab kat awal atas tu ada ayat lagi, kat bawah tu ada ayat lagi. Basically diceritakan dalam ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia tak setiap malam dia actually mengimamkan solat ni. So ada malam dia tak keluar. So maknanya tak adalah solat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu kan. Tapi ada malam dia keluar. So itu cerita lain. Cumanya ni agak fokus kat situ dekat portion yang kalau dalam bahasa Arab tu yang gelap sikit tu. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarif fa innahu ya'dil qiyama lailah. Ataupun maksud dia ke sini, kalau kita ambil sebelum tu ada sahabat yang tanya kan, sebab okey kita baca dari awal then he led us in praying qiyam on the 5th night. So kenapa malam kelima ni, sebab Nabi tak keluar setiap malam. So dia ceritalah malam ni ada Nabi keluar tak keluar, tapi pada malam ni dia sebut Nabi keluar pada malam kelima ni, dan Nabi SAW jadi imam dan semua orang sahabat ikutlah kan, until almost half the night have passed. Maknanya dia solat sampai hampir lepas separuh malam Boleh bayang tak? Daripada Isyak sampai lebih separuh malam. Maknanya kalau kita ambil malam tu daripada maghrib sampai ke subuh, kita pecahkanlah separuh tu kat mana, boleh bayang tak pukul berapa. So maknanya daripada Isyak sampai pukul berapa tu Rasulullah SAW imamkan solat Kemudian habis witir ataupun habis solat tu Kemudian ada sahabat tanya, Ya Rasulullah, lau naffaltana baqiyatan lailatina hazihi, ataupun boleh tak kita orang sambung lagi ni, nak sambung sebab dia orang semangat ni kan, dah separuh malam. Kalau kita lepas Isyak sampai pukul 11 pun dah mengeluh ke kan. Ni dia dah sampai separuh malam kan. Pun ada kata, boleh tak sambung lagi. Tapi apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu man qama ma'al imam, siapa yang qiyam bersama imam hatta yang sarif, sampai imam tu habis. Maknanya imam tu dah habis dan kita ikut sampai habis, fa innahu ya'dilu qiyaman lailah. Dia dah dikira qiyam sepanjang malam dah. Jangan risau. Maknanya menariknya Rasulullah SAW sebut kepada sahabat, kamu dah ikut imam sampai habis ni kan, aku jadi imam sampai separuh malam aku solat dan aku berhenti, kamu dah ikut sampai sini, jangan risau. Sebab sahabat nak kejar. Rasulullah kata, jangan risau, kamu dah ikut imam sampai habis, dah dikira pun sepanjang malam kamu qiyam. Biasanya hadis ini dibawa dalam konteks kita, dia terbalik sikit. Dia untuk mengingatkan orang yang keluar awal tu kan. Contohnya surah Tubak 20, 8 ramai yang keluar. So dia kata, dibawa lah hadis ni, siapa yang ikut sampai habis dapatlah pahala macam ni kan. Tapi quite interesting, hadis yang sama, sahabat tu sebab dia nak sambung lagi. Kita ni sebab kita nak habis awal kan. So tak nak ikut sampai habis. So wallahu alam. Tapi poin kat sini yang kita mungkin boleh ambil ialah seboleh mungkin usahakan untuk kita dapat sehingga habislah dengan imam So kalau kebetulan surau kita 8 lah dia, kalau kebetulan surau kita 20 lah dia dan kalau saya sendiri di surau di Gombak dekat tempat saya duduk ni, put on battery laptop. Anyway, di tempat yang saya duduk ni dia gili-gili kan So macam malam tadi 8, malam sebelum tu 20, malam ni dah akan 20 balik. So dia gila-gilakan plus dengan orang kata apa, dengan tazkirah dan sebagainya kan. So dia nak meraihkan dua-dua pandangan sebab sepatutnya tak perlu gaduh pun berapa rakaat tu kan. Sebab dua-dua ada sandaran Wallahu alam. Tapi kalau untuk kita yang sebagai makmum ni,
Kalau apa yang clear daripada hadis ni ialah kalau dapat ikut imam sampai imam tu habis, ganjaran dia, sebab kita pun tak larat sebenarnya nak solat 10 malam kan. So alangkah ruginya kalau kita tak dapat sampai dengan imam tu habis. Biasa paling-paling pun, especially dalam musim PKP ni, pukul 10:20 tu dah habis dah. Kalau tak tahulah tempat lain kan. Biasanya kalau Jaiz dia dah set kan, maknanya sebab kena bersurai lepas tu, tak boleh lama-lama berkumpul. So biasanya paling-paling pun sampai 10:20 So maknanya kalau kita sampai situ pun ikut sampai imam sampai habis pun, alhamdulillah, based on hadis ni kita dapat macam qiyam 10 malam tu. Rugilah kalau kita cut short nak balik awal So sama-sama kita kejar insya-Allah. Jadi itu solat itu qiyam. Now kita pergi pada amalan lain pula. Antara lain yang amat dianjurkan ialah doa. Kan, doa, dan doa yang popular insya-Allah. Hopefully semua dah hafal doa ni, dan hopefully setiap malam pun kita dah baca, supaya mana-mana malam jatuh pun Lailatul Qadar, kita dah amalkan doa ni kan. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kan, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkan daku. Okey. Dari mana datang hadis ni? So kenapa hadis ni popular? Sebab ada hadis kan. Di mana Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qalat, ya Rasulullah, ara'aita so tak tahu baris, so kalau minta maaf kalau silap baris. Alim tu ayil Lailatul Qadar ma aqulu fiha. Kan, maknanya kalau saya realize, oh ni malam Lailatul Qadar, saya nak doa apa ni kan? Dan kemudian dikatakan kepadaku, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa tadi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau kita jumpa malam Lailatul Qadar nak baca apa, ini doa yang amat-amat digalakkan. So jangan lupa untuk kita pastikan ulangi doa ni di setiap malam sepanjang 10 malam terakhir. Dan kalau kita berjaya buat benda tu, insya-Allah mana-mana malam yang jatuh Lailatul Qadar pun, insya-Allah kita telah mengamalkan doa ni insya-Allah. Dan banyak lagi amalan lain yang amat digalakkan sebenarnya selain dari solat, doa. So ada tilawatul Quran, tengoklah gambar tu kan, ada zikir, ada i'tikaf, itu mungkin doa jugalah tu kan. So harapnya apa-apa amalan yang juga part of menghidupkan malam, kita kejar. Kalau di sebab saya sekarang ni di dalam UAE, tengah bersiaran dari dalam UAE Gombak. Kalau masjid UAE Gombak ni, kalau normal 2 tahun lepas, sebelum tu, kalau 10 malam terakhir ni, kalau siapa pernah datang, waktu malamnya memang pack dengan orang daripada malam sampai ke subuh sebab kalau waktu orang tidur pun bergelimpangan tidur, maknanya almost penuh lah masjid tu kan. Tu belum nak cerita budak main-main dan sebagainya. So memang meriah. Itu satu suasana yang alhamdulillah, kebetulan duduk di Gombak ni dapat tengok lah. So saya tak pasti berapa banyak masjid di Malaysia ni yang suasananya begitu Maknanya kalau kita, based on pengalaman saya lah, sepanjang kalau yang dapat tidur kat sini tu, kalau kita bangun pukul berapa pun, kita akan perasan akan ada aktiviti yang berlangsung kan. Sama ada orang tengah solat ke depan, kalau nak ikut boleh join. Ada majlis ilmu kat tiang-tiang tu, ada orang menyampaikan ilmu-ilmu tertentu, siapa nak join boleh join. Dan ada yang solat masing-masing dan sebagainya. So daripada isyak sampai ke subuh tu biasanya tak lekang dengan aktiviti. So itu satu suasana yang, dan kalau yang tidur pun dia tidur dalam keadaan iktikaf. Semoga kita diberi peluang lagi lah insya-Allah di masa-masa akan datang untuk begitu Sekarang ni kita dah 2 tahun pandemik ni. Semoga Allah, dan kita harapkan, kita doa sama-sama juga semoga Allah tamatkan pandemik ni insya-Allah. Ketika ni baru kita nak rasa terkenang balik nikmat-nikmat yang sekarang kita tak dapat Walaupun ada juga yang kata sekarang ni nikmat lain kan, nikmat solat macam VIP kan, sejarah seorang-seorang sebelah tak ada orang. So wallahu alam. So ada juga yang kata interesting juga suasana solat sekarang ni. Okey, kita petik beberapa hadis yang menggambarkan betapa besarnya perkara-perkara yang tersebut Contohnya ini berkenaan dengan i'tikaf kan. Ini daripada Aisyah radhiyallahu anha disebut anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan. Nabi dia beriktikaf dalam 10 yang terakhir dalam Ramadan. Hatta tawaffahu Allah
summa i'tikaf azwajuhu min ba'di. So maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang sentiasa 10 malam terakhir tu dia i'tikaf sehingga dia wafat. Maknanya memang itu rutin lah setiap tahun. Dan kemudiannya setelah kewafatannya, yang sambung tu adalah isteri-isterinya. So maksudnya bila kita dapat tahu amalan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam tak pernah tinggal, dia sepatutnya kita kejar lebih. Sebab dia bukan sunat yang biasa, dia sunat yang besar. Sebab bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu dia tak pernah tinggal pun. So hopefully kita tanam azam, hopefully waktu akan datang kita dapat juga beriktikaf. Now, sekarang kita kata macam mana nak buat tak dapat iktikaf kan? Di kebanyakan tempat lah, wallahu alam, di tempat mana yang mungkin masjidnya masih boleh iktikaf. Namun bila sebut pasal iktikaf ni pun di zaman ini quite interesting, ada perbincangan yang interesting juga. Even sebelum PKP ni. Sebab ada orang yang iktikaf tapi sepanjang dia iktikaf dia main handphone dia contohnya kan. Masih yang paling aktif dia buat ialah bukan beribadah tapi WhatsApp, Facebook dan sebagainya. So dia jadi macam tu iktikaf macam mana tu kan? Sebab iktikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam tu dia punya roh dia terputus dengan hiruk pikuk kesibukan luar dan dan terfokus dengan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam iktikaf tu kan. So bila kita pula macam tu kan, so yang kita boleh buat sekarang kalau pun kita tak boleh beriktikaf atau bermalam semalam, malam tadi sebelum tarawih, kat surau kami tu imam tu pun dah ada pesan, dia kata okey, sebelum ni memang ramai yang iktikaf contohnya antara zuhur dengan asar kan, antara asar dengan maghrib, maknanya dia just iktikaf kat masjid. Itu antara amalan-amalan yang Rasulullah buat dan ada orang ikut. Tapi dia kata lepas ni dah ada SOP baru, minta maaf lah, lepas solat fardu je kena balik, lepas tu datang balik, tu balik semula kan. So itu suasana sekarang lah dengan pandemik yang ada. But anyway, tu nak tunjuk memang zaman sekarang pun ada orang yang berusaha beriktikaf. Cuma kita nak kata sekarang ni, okey, kita dah tak boleh beriktikaf di surau masjid. So apa yang kita boleh buat yang untuk mendekati amalan tersebut, kerana masjid dan surau dalam keadaan sekarang ni adalah iktikaf daripada benda-benda ni lah. Boleh faham ke kalau cakap macam tu? Beriktikaf daripada benda-benda ni. Maksudnya, seboleh mungkin malam-malam ni, start malam ni insyaAllah kita azam sampai habis Ramadan ni, setiap malam kita limitkan sungguh-sungguh perkara-perkara ni, unless dia yang bersifat ibadah. Contohnya, kita dengar majlis ilmu, majlis tilawah, okey, alhamdulillah. Tapi yang selain daripada tu, tunggu siang kan. Sebab kita nak iktikaf ni bukan bagi keluar fatwa ni iktikaf baru, tapi quote unquote maknanya kita nak membecilkan diri kita daripada kesibukan benda-benda ni dan kita memfokuskan kepada benda yang sentiasa menambah ganjaran setiap detik, setiap saat walaupun tak exactly sampai uninstall wallahu alam. Tapi nak katanya resist the temptation. So kalau makhluk ni, kalau di tangan tu dia memang menggeletar, kalau tak nak buka tu letak dia jauh-jauh kan, dan jumpa balik esok pagi. Wallahu alam. Itu usaha-usaha yang kita boleh buat untuk kita meningkatkan kualiti kita dalam menjaga setiap saat kita tu sebaiknya sentiasa bermanfaat, sentiasa dalam keadaan ibadah seboleh mungkin, insyaAllah seboleh mungkin. Ini perkara lain juga yang kita boleh amalkan, iaitu Quran, Al-Quran, tilawatul Quran. Rasanya hadis ni amat famous. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf pun dari kitab Allah, kita tahu Al-Quran, falahu bihi hasanah, bagi dia hasanah, wal hasanah bi ashrin amsalihha, dan dilipatkan 10 kali ganda kan. La aqul alif lam mim harfan, dan aku tak katakan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif tu satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Rawahu Tirmizi. Biasa dengarkan hadis ni insya-Allah. Di mana ganjaran setiap huruf kita tilawah tu. So ada orang boleh kata so macam tu kita baca je lah kan. Yasin, dah 2 dah ganjaran kan. 20 dah kan. Alhamdulillah. So tak kata salah. Tetapi of course kalau lagi banyak, satu ayat, satu page, apa-apa semua tu, lagi banyaklah bergandaan dia kan. So insya-Allah harapnya mood dia ialah kita kejar semampu mungkin amalan-amalan yang
besar ganjarannya dan malah dilipat ganda. Apatah lagi kalau dia jatuh pada Lailatul Qadar, insya-Allah. Okey, selain daripada doa yang kita dah sebut tadi, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amat digalakkan juga untuk baca apa-apa doa yang komprehensif. Biasanya macam orang kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tu contoh doa yang komprehensif lah, yang kita minta semua kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah, maknanya semua kebaikan di dunia, semua kebaikan di akhirat, dan jauhkan daripada api neraka. Dan apa-apa doa yang lain, doa-doa maksur yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajar, banyakkan bacakan, insya-Allah. So macam-macam doa yang kita sedia belajar masa SPM ke masa bila-bila pun, ini masanya untuk kita banyak lafazkannya, minta, mohon, insya-Allah. Moga-moga Allah akan makbulkan, insya-Allah. Dan gini, dah kali keberapa kita sebut hadis ni, menghidupkan malam. So apa saja yang boleh menghidupkan malam tu, insya-Allah kita hidupkan, dengan apa saja amalan yang kita boleh buat. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang dia tip top lah, maknanya boleh almost purely solat dengan Allah, solat dalam tempoh yang lama. Tapi kalau kita tahu sejarah tarawih tu pun, umat manusia ni makin tak larat nak ikut benchmark sebegitu kan. Sebab tu akhirnya jadi tarawih tu dia tambah rehat-rehat di tengah-tengah tu. Kemudiannya kalau nak di apa kata, diselang-seli dengan ibadah lain, contohnya selang-seli solat dengan zikir, dengan tilawah dan sebagainya, benda-benda yang at least boleh menyemarakkan lagi kita menghidupkan malam tu. Kalau especially kalau kita ni kalau solat je jenuh kan, contohnya sekiranya. So banyakkan insya-Allah. So antara benda yang kita boleh buat untuk menghidupkan malam apa? Contohnya kan, satu, sedekah. Ni amalan yang, semua amalan yang baik di waktu lain amat berganda di waktu itu. So semua amalan yang apa-apa lah kan, yang kita boleh buat waktu lain, kita kejar juga waktu kan. So tak tahulah ada pernah tengok tak, sebab saya baru ni tertengok ada orang iklan kan, apps yang menyebabkan dia dah schedule automatic infak ataupun automatic sedekah. Dia macam awal-awal lagi dia dah set dah, supaya setiap malam tu kalau dia terlupa pun duit dia akan dah automatically didebitkan ke auto debit macam ni ke infak atau sedekah tertentu, supaya mana-mana malam yang jatuh Lailatul Qadar dia tak termiss, sebab dia akan sentiasa setiap malam dia ada sedekah dia. Tu quite interesting inovasi untuk make sure semua orang dapat Lailatul Qadar tu dalam sedekah. So boleh usahakan setiap malam make sure kita ada sedekah sedikit, supaya mana-mana malam yang dia jatuh kita ada sedekah pada malam itu. Now, tadi kita cakap malam tu maksudnya dia bermula dari awal dari maghrib, dan malam tu berakhir sebelum subuh. Dan maksudnya bila kita bangun sahur, itu pun masih malam yang kalau itu Lailatul Qadar, dia masih Lailatul Qadar, betul tak? So jangan just menyantap dengan mata tak berapa celik tu saja. Maksudnya doa kan, apa-apalah kan yang kita boleh buat. So kalau sempat, kalau larat dan sempat, amat baik untuk kita qiyam lagi sikit kat situ kan. Kalau tak sempat, sementara makan apa tu, panjatkan doa dan sebagainya, sebab itu waktu yang juga amat aku kata besar nilainya, sepertiga malam terakhir. Apatah lagi kalau coincide dengan Lailatul Qadar. So harapnya bila kita bersahur setiap malam tu, jangan lupa untuk bukan sekadar makan, tapi make sure makan tu pun ini sahur ikut sunnah dan ibadah, malah selitkan doa insya-Allah. So jangan setengah orang tak tahulah, ni sebab saya zaman student saya teringat balik lah kan. Biasanya orang kata aku tak bangun tak apa, aku makan malam-malam dan sebagainya kan, larat je kan. Tapi kita kena faham, sahur ni bukan isu makan dan larat tak larat tu, dia ada isu keberkatan sahur. Dan bila Nabi galakkan sahur dalam konteks itu, kita kena kejar lah kan. Paling tak kalau kita tak makan banyak pun, bukan isu lapar tak lapar pun, isu nak dapat berkat tu dan nak dapat ganjaran tu. Rugi kalau kita tak kejar benda tu. Bukan selalu setahun tempoh ni ada kan. So selain daripada tu, kalau kita perasan, semua yang kita sebut tadi adalah perkara-perkara sunat. Perkara-perkara sunat. Jangan lupa perkara wajib, yang sedia wajib, ganjaran dia pun lagi lumayan lah di dalam Ramadan, apatah lagi kalau dia kena dengan Lailatul Qadar. So ini adalah amalan yang jangan miss langsung. Kalau boleh jangan miss langsung dua benda ni. Apa dia? Solat Isyak berjemaah dan solat subuh berjemaah. Kenapa? Sebab kalau ikut hadis ni bukan pasal Ramadan ni pasal normal.
kat mana dia mula kalau bahasa Arab ni? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sallal isya fil jamaah kana ka qiyami nisful lailah. Siapa yang solat isyak berjamaah, dia seperti solat, seperti qiyam seperti qiyam separuh malam. Oh, besar tu. Kan? Wal fajr fil jamaah, dan siapa yang solat fajar berjamaah, solat subuh berjamaah, kana ka qiyam lailah, seperti qiyam sepenuh malam. So ini jadi benda yang memang kalau Ramadan lagilah kita jangan miss. Sebab sepatutnya ini sebenarnya luar Ramadan pun kita tak sepatutnya miss, sebab ganjaran dia besar. Dalam Ramadan apatah lagi, kalau kena Lailatul Qadar lagi-lagi. So make sure kita isyak jangan miss lah berjamaah, dan subuh jangan miss berjamaah juga. Cukup besar. Kita nak qiyam separuh malam ataupun sepenuh malam tak larat pun. So jangan maknanya biar setiap malam kita dapat ganjaran sebegini. Jangan lupa, insya-Allah. Sama-sama kita usahakan. So all in all, jangan putus asa, Ramadan masih berbaki. Now, siapa perasan masa datangnya Ramadan semua macam happy kan? Ramadan Mubarak kan? Ramadan Karim, ada tak suasana tu macam happynya tetamu yang dirindui datang dan sebagainya kan? Adakah kita sekarang masih happy tetamu tu ke macam kita dah cepat-cepat pergi kan? So harapnya mood kita masih appreciate dengan Ramadan tu, sebab dia masih Ramadan. Dia bukannya awal Ramadan sekarang dah apa benda lain kan. Dia masih Ramadan yang masih berharga, dan dia masih bersama kita. So janganlah kita buat gaya macam kita dah nak cepat-cepatlah pergi, aku nak tetamu Aidilfitri pula datang ni kan. So jangan seolahnya begitulah. Harapnya kita masih kejar, insyaAllah untuk kita, sebelum kita nak nasihat orang lain, kita dulu, dan kemudian kita kongsi dengan yang lain, insyaAllah. Ramadan masih membarak, namanya keberkatan Ramadan masih ada, masih berterusan sampai dia habis. Jangan sia-siakan, insyaAllah. Now, dekat sini nak tambah sedikit di samping semua amalan-amalan yang kita dah sebutkan tadi, ada sikit benda-benda lain yang kita boleh tambah untuk menambah lagi kualiti kita. Satu, bila kita sebut pasal ayat Lailatul Qadar tadi, kita nak relate dengan Quran. Biasanya relation dengan Quran ni, even Ustaz Ammar masa yang sebelum sesi live sebelum Ramadan itu pun dia sebut kan, pasal Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Quran kan, bulan Quran dan sebagainya. So kalau kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kan, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Nya tu apa? Hu yang merah tu merujuk kepada Al-Quran. So tidak dapat dipisahkan Lailatul Qadar tu dengan Al-Quran berdasarkan ayat ini. Itu Lailatul Qadar dengan Al-Quran. Kalau Ramadan pun sama, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Maksudnya bulan Ramadan pun Allah kaitkan dengan Quran juga. Maka bila kita terkejar Lailatul Qadar, bila kita terkejar Ramadan, jangan lupa signifikannya Quran. Kan, kat mana signifikannya? Kalau kita baca ayat ni sambungan dia, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan, sebagai hidayah kepada manusia dan bayinah untuk hidayah dan furqan. Huda dan furqan. So harapnya Quran pada kita sampai ke level itu, sampai kepada sumber hidayah kita. Sumber hidayah kita, insya-Allah. Now, macam mana Quran tu jadi sumber hidayah? Pernah tengok tak kisah yang mana kita tengok, disebabkan dia baca Quran, dia dapat hidayah? Pernah tengok tak? Kat YouTube banyak sebenarnya kalau kita boleh cari kan. Orang-orang yang cerita macam mana dia baca Quran, kemudiannya dapat hidayah dan dia memeluk Islam. Kan? Kadang-kadang, Alhamdulillah kita hidup di zaman macam YouTube dan sebagainya yang kita boleh akses video-video di negara lain. Kadang-kadang benda tu berlaku jauh dekat US dan sebagainya, dan kita dapat tengok. Perasan tak? Dia baca Quran bahasa Inggeris tau, ataupun terjemahan Quran. Kalau saya tanya, orang putih tu yang masuk Islam sebab baca Quran tu, dia reti baca Quran tak? Siapa pernah fikir soalan tu? Orang putih tu, dia reti baca Quran tak? Kalau dalam normally kita punya bahasa, reti baca Quran tu ialah kena baca macam A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kan? Itu pada kita baca Quran. Dia orang tak reti, betul tak? Iqra' pun tak lepas. Kalau nak ikut. Tapi yang interestingnya,
Dia sekadar baca terjemahan bahasa Inggeris dan dia dapat hidayah. Dan yang bestnya lagi, kita khatam, okey, sorry ni tak ada kena-mengena dengan siapa yang dalam gambar tu, tapi sebab saya nak buat slide ni, saya google majlis khatam Quran. Kebetulan individu ni baru buat majlis khatam Quran, so keluar gambar dia, so saya tak tempat nak cari gambar lain, keluarlah gambar dia. Tapi poin kat sini bukan pasal dia tu, tapi pasal majlis khatam Quran. Umumnya orang kita ramai dah khatam Quran, dari kecil dah khatam Quran, tapi ada pernah tak melalui episod macam Orang Putih tu dapat? Kan dia baca Quran terjemahan je, dia tak kerti baca Quran, tapi dia dapat hidayah. Kita khatam banyak kali, dapat apa dapat khatam lah. Kan? Ada terubah apa-apa ke dapat ni kan? Tak dapat. So nak katanya, apa yang missing dekat sini? Sebab bila kita tengok ayat tadi tu, Allah kata Quran tu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. So jadi dia memberi indikasi, bukan kita kata jangan salah faham pula, jangan kata tak bagus khatam Quran. Kita dah cakap tadi, ganjaran dia setiap huruf tu kan, ganjaran dia besar. So kalau orang yang khatam Quran, dan kita insya-Allah doakan mereka yang telah pun khatam Quran, termasuk individu dalam gambar ni yang majlis khatam Quran dia, kita doakan semuanya mendapat pahala-pahala daripada bacaan tersebut. Cumanya kita nak relate dengan ayat Quran tadi yang Allah sebut sumber hidayah. Dan kita tanya, jap, kalau kita baca Quran tapi tak baca maksud, dapat tak hidayah? Dapat tak? Maksudnya kita faham tak Allah nak bagi apa, nak bagi tahu apa kat kita kan? So itu satu persoalan untuk diri kita lah, diri kita, untuk setiap personal kita. Now, Alhamdulillah kita lahir di Malaysia yang orang memang popularkan khatam Quran, dan even ada majlis khatam Quran. Tapi kalau saya tanya secara jujur, dalam Quran sendiri, Allah pernah marah tak? Allah pernah marah tak orang yang tak khatam Quran? Allah pernah marah tak orang yang tak khatam Quran? Ada tak? Kalau kita cari, kita tak jumpa tau. Kat mana Allah kata, kenapa kau tak khatam Quran ni? Kan? Bukan nak kata dia tak bagus, tapi nak katanya kalau tak khatam pun Allah tak marah. Yang Allah marah apa? Yang Allah marah ialah afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin afqaluha. Kan maknanya kalau bahasa kita macam dia ni tak ada Quran ke? Dah tertutup ke hati dia orang ni? Kalau kita baca konteks dia, kita tahu kat sini Allah tengah marah orang kafir yang tak tadabbur Quran. Tu lagi best. Orang kafir dimarahi sebab tak tadabbur Quran. Kalau kita orang Islam tak tadabbur lagilah, tak tahu kena apa kan. So Allah tak marah kalau tak khatam tau, tapi Allah marah kalau tak tadabbur. Kita ramai dah khatam, kita biasa tadabbur tak? Tu satu soalan real untuk kita sama-sama muhasabah. Okey, kalau aku belum biasa tadabbur, cari belajar untuk tadabbur Quran dan biasakan, rutinkan untuk tadabbur Quran. Rutinkan untuk tadabbur Quran. Sebab Allah marah ni kalau tak tadabbur. So reminder untuk diri saya sendiri dan kita semua, insya-Allah. So ni just kita nak samplekan tadabbur sikit. Jom kita tadabbur sejenak. Sebab kalau yang belum pernah, jom kita melatih diri kita untuk tadabbur sedikit. Sikit je kita buat pada petang ni. Kalau kita dah tengok ayat-ayat tadi, Allah sebut inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah cakap anzalnahu. Anzalna apa? Quran. Kalau dalam ayat surah Baqarah ni pula ialah syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Allah pun cakap dalam bulan Ramadan ni aku turunkan Al-Quran. So Allah kata Allah turunkan Quran. Maksudnya Quran tu wahyu, datang dari atas dan turun kepada kita. Kalau saya tanya, ada benda lain tak yang Allah turunkan dalam dunia ni selain benda Quran? Agak-agak ada jawapan tak? Ada tak benda lain yang Allah turunkan dalam Quran? Dan Allah pernah beritahu Allah turunkan benda tu juga. Obviously kalau kita fikir sikit, mungkin kita tengok selain Quran, mesti kitab lain pun Allah turunkan juga kan? Ada Injil, ada Zabur. So kalau kita tengok surah ni, surah Al-Hadid ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist. Okey, Allah sebut kat sini, kami telah utuskan rusulana, para rasul kami, bil bayyinat, dengan bayyinah. Okey. Wa anzalna ma'ahum, dan kami turunkan bersama mereka
Al-kitab wal mizan. Kitab dan neraca, mizan. Untuk apa? Liyakuman nasa bil qist, supaya manusia menjalankan keadilan. Alright. So maksudnya bila kita cakap Alkitab, maknanya semua kitab-kitab lah. Betul? Semua kitab-kitab yang lain juga. So termasuk Al-Quran, Injil, Zabur onwards. Tetapi ayat ni quite interesting kalau kita sambung lagi. Allah tak cakap, tak berhenti kat situ. Allah cakap juga wa anzalnal hadid. Oh, kami turunkan besi juga. Oh, okey. Allah turunkan Quran, Allah turunkan kitab-kitab lain, Allah turunkan besi juga. So ini siapa yang pernah dengar kupasan pasal mukjizat Quran dan sebagainya. Kalau kat Malaysia ni ada siapa contoh Dr. Daniel dan sebagainya. Kadang-kadang dia kupas ayat-ayat macam ni. Macam mana? Kenapa besi ni diturunkan? So ada ceritanya lah. Saya tak nak cerita pada kat sini. Boleh cari video-video tersebut pasal saintis yang kata besi ni bukan elemen bumi tapi meteor yang jatuh. So sebab tu dia anzala dan sebagainya. Wallahu alam. Tapi kita nak tadabbur benda lain kat sini. Allah sebut wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid wa manafi'u linnas. Besi tu memang Allah kata Allah turunkan besi yang dia tu kuat dan dia bermanfaat untuk manusia. Dan kita tahu macam-macam benda yang kita guna besi sekarang, bodi kereta ke apa benda semua kan. Allah sambung wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib. Allah nak tengok, Allah nak tahu, kalau bahasanya supaya Allah tahu. Tapi of course Allah tahu sejak azali kan. Tapi maksudnya Allah nak tengoklah siapa yang membantu agamanya, membantu Allah dan Rasul. So itu. So bila kita tadabbur benda ni, kalau kita tadabbur benda ni, basically ada dua benda yang Allah cakap, dua elemen dekat sini. Satu, kitab dan mizan. Itu basically dari wahyu, pedoman untuk kita tahu macam mana kita nak hidup. Satu lagi benda bumi ni, benda di dunia ni, yang Allah nak tengok siapa yang menggunakan benda tu untuk bantu agama dia. Kebetulan saya jurusan yang berkaitan dengan besi lah. Bukan besi exactly. Sebab saya, masa saya buat PhD di Perancis dulu, berkenaan dengan composite material. Maksudnya saya bermain dengan material, tengok macam mana behavior material ni dan sebagainya. Bila saya ubah material tu lah. Kalau siapa yang tahu composite material, bahan composite. So saya, sebab bila baca tu, sebab dia jadi dekat lah sikit. Macam Allah nak kata, oh, Allah ciptakan bahan-bahan ni, yang kuat ni, untuk tengok siapa yang bantu agama dia. So kalau kita mudahkan cerita ni, sebab sesi tadabbur kita kena pendekkan kalau kita fikir dalam-dalam maknanya kita ada dua sudut kat sini. Satu, benda yang sepatutnya menjadi pedoman hidup kita untuk kita tahu, oh aku sepatutnya hidup macam ni. Satu benda yang kita untuk penghidupan kita, saya bidang engineering kejuruteraan contohnya, anda mungkin bidang tourism, perhotelan dan sebagainya kan. Isunya in the end Allah nak tengok apa? Siapa yang guna benda tu untuk bantu agamanya. Bukan sekadar untuk cari duit semata untuk hidup, bukan sekadar untuk buat duit saja, bukan sekadar untuk apatah lagi kalau buang masa kan. Itu soalan besar untuk kita yang kita kena jawablah masing-masing. Kan, saya kena jawab macam mana saya guna kefahaman, kepakaran bidang saya ni untuk bantu agamanya. Macam mana anda semua fikir benda tu yang sama Kalau kita tengok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, dia guna besi untuk bantu agama Allah tak? Of course, kita boleh tengok satu peristiwa besar yang terkait direct dengan Ramadan juga. Betul tak? Ghazwah Badar Al-Kubra. Kan, biasanya kalau dalam konteks dulu, besi tu memang akan manfaatlah untuk buat pedang besi juga, perisai besi juga, baju besi pun besi juga. So, benda tu digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan, membantu Allah dan Rasul. Jadi itu mereka, itu bidang mereka, kepakaran mereka menggunakan alat-alat tu untuk bagaimana benda tu bermanfaat untuk perjuangan membantu Allah dan Rasul. Untuk kita macam mana? Untuk kita, tak tahulah. Ni saya Google nak cari gambar apa kan yang sesuai dengan anda semua. Macam mana? Apa contoh anda menggunakan kepakaran anda untuk bantu agama Allah dan Rasul? Kan? Itu saya pulangkan kepada anda semua untuk fikirlah. Kan? Sebab Allah nak tengok tu, macam kita cakap tadi, waliya'lamallahu. Allah nak tahu, Allah nak tengok siapa sebenarnya in the end guna benda yang Allah bagi ni, kefahaman-kefahaman sunatullah dunia ni, untuk bantu agamanya, ataupun siapa yang kadang menyebutkan dengan dunia sahaja. Na'udzubillah. So kita kena jawab lah kan, oh okey, potensinya kat mana? Dan sebenarnya potensi amat besar sebab kalau kita tengok berapa ramai orang, kalau kat YouTube banyak sebab saya antara minat saya tengok orang-orang yang share pengalaman dia, macam mana dia masuk Islam dan sebagainya. So ramai orang yang kadang-kadang dia pergi negara-negara umat Islam macam Pakistan dan sebagainya, lala dia masuk Islam kan. So quite interesting bagaimana tourism boleh menyebabkan seorang tu dapat hidayah.
bila dia bergaul dengan orang, bila dia tengok dan sebagainya kan. So itu peluang yang besar untuk kita, macam nak guna benda tu sebab saya dulu pun saya pernah jumpa orang-orang yang jaga masjid-masjid yang biasa jadi tourist attraction kan. Masjid apa kalau kat Penang tu, tak ingat lah, masjid India ke Kapitan Kekaling ke, Wallahualam, tak ingat nama dia, tapi dia ceritalah sebab masjid tu historical building, orang datang, so dia guna peluang tu kan. Macam nak datang orang tu, nak tahu pasal ni, masuk dan sebagainya, lalah masuk Islam So itu contoh-contoh orang yang mengusahakan tourism kepada bantu agama Allah dan Rasul So sama-sama kita fikirkan, adakah kita boleh menjawab depan Allah persoalan itu untuk diri kita, Okey, itu semua benda-benda yang terkait, itu sekadar sampel tadabbur Masjid Kapitan Kering, yes. Itu sekadar sampel tadabbur, dan kalau kita hanya tadabbur satu ayat dan kat situ pun kita dah terbuka pemikiran, selama ni aku tak fikir benda ni kan. So itu belum kita nak tadabbur satu Quran So betapa banyak perubahan pemikiran yang akan berlaku bagi orang yang biasa tadabbur Quran. InsyaAllah sama-sama kita azam supaya itu jadi rutin kita, supaya kita tak jadi orang biasa. Kita sentiasa dapat input daripada Quran untuk aku kena buat something ni, kan. Kita tak rasa macam aku dah okey dah kan, aku Islam yang cukup okey dah kan. Okey, now tak lama lagi, selang beberapa hari lagi, insyaAllah Ramadan akan berakhir. So ini sedikit pesanan untuk pasca Ramadan. Apakah persiapan kita untuk pasca Ramadan? Satu yang kita akan jumpa dulu ialah Idul Fitr, Hari Raya Aidil Fitri. Semua, siapa yang tak sabar ke kata tahun ni memang tak samalah Aidil Fitri kan. So wallahualam, kita diuji dengan something yang menarik tahun ni, dan even tahun lepas sebenarnya. Tapi tak apa, kita nak bincang ni from the perspective of masih ibadah dulu sebelum kita nak bincang benda lain. Satu benda yang kita sentiasa buat pada Aidil Fitri adalah apa? Solat raya dan takbir, betul tak? Dan bila kita takbir, kita kena realise apa yang kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa tu? Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hakikatnya, secara lisan, kita mengagungkan Allah. Okey. So pesanan saya kepada kita semua, jadikan bila hari itu hari kita mengagungkan Allah, janganlah hari itu kita juga membesarkan nafsu juga. Dia macam tak masuk. Tadi kamu dah agungkan Allah, kamu kan Allah yang besar, tapi sekarang nafsu kau yang besar lebih lagi melantaknya ataupun apalah, jangoknya punyalah. Itu kalau bahasa orang Kelantan kan. So harapnya kita kontrol kan, maknanya hari ni aku membesarkan Allah, hari kemenangan. So kita kena melalui hari ni dengan membesarkan Allah lah, bukan membesarkan nafsu So rasanya faham-faham sendiri nafsu makan ada kat situ, nafsu apa-apalah. Aku dah sebulan ni tahan kot kan, semua jenis nafsu aku tahan, sekarang aku nak hamburkan, na'uzubillah. So sama-sama kita make sure amalan kita selari dengan word kita yang mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, membesarkan Allah dan mengecilkan nafsu. Hakikat Ramadan tu memang menyekat nafsu kan. So kita dah sepatutnya kontrol benda tu. Itu yang pertama pada hari raya tu kan. Kedua, kalau saya tanya apakah perasaan anda masing-masing biasanya ketika melafazkan takbir raya? Ada perasaan apa-apa tak? Tengok jam, pukul berapa nak start solat raya ni kan? Sebab kadang-kadang biasanya sebelum raya tu yang kita lama takbir tu kan. Dan kenapa lama takbir tu? Sebab imam duduk takbir lagi kan. Kita datang nak solat je kan. Siapa yang macam tu kan? So itu satu hal lah. Now, adakah kita patut rasa apa-apa bila kita bertakbir raya? Saya nak bawa satu kisah sendiri. Hopefully sempat nak bawa kisah pengalaman peribadi. Ini adalah gambar Google Earth di tempat first time saya solat raya di Perancis. First time saya solat raya di Perancis. Saya 4 tahun di Perancis masa dulu buat PhD. Dan kalau nampak yang belah kanan tu, itu masjid dia lah, masjid dia. Dia beli bangunan tu, dia convert jadi masjid. So yang menariknya kat situ, first time, sebab saya sebelum tu tak pernah keluar negara kan, especially waktu raya lah. So first time saya tahu rupanya takbir raya lain rupanya. Maknanya takbir raya yang kita biasa tu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita panjang pula kan, tapi tahu takbir tu kan. Takbir tu bukan takbir yang universal sangat sebenarnya, sebab ada tempat lain dia takbir tak macam tu, irama dia lain. So yang menariknya bila takbir tu dan bila habis solat raya tu, adalah among Malaysia ni yang kata macam tak feel lah raya ni.
kena buka lagu, kena buka lepas balik tu buka YouTube ke apa, pasang takbir Malaysia baru ini baru raya. Siapa boleh faham perasaan tu kan. So soalan dia kat sini lah, jap. Lafaz dia sama. Lafaz dia mengagungkan Allah, tapi kenapa sentimental tu lain Kenapa yang tu macam feeling dia lain, ni feeling dia lain? Padahal dua-dua kata Allahu Akbar juga, tapi just intonasi ataupun iramanya lain, lagu dia lain So itu yang membuatkan saya terfikir masa tu, kenapa kita kat Malaysia ni ada emotional attachment dengan lagu raya kita, bukan lagu raya, takbir raya kita, lagu takbir raya kita so quite interesting. Bukan again, jangan salah faham, ini bukan kata mana salah betul, tapi nak katanya kenapa ada emotional yang berbeza itu Now, secara manusiawinya rasanya kita boleh appreciate ada benda yang dia nostalgic, dan bila dia associate dengan satu lagu, dia merge benda tu. Ni kalau cerita orang jahiliah sikit orang putih jahiliah ke, kadang-kadang ada macam dia kata bila dia dengar satu lagu, ingat tak ni lagu ni masa kita first dance, masa kahwin dulu. Ni kalau kahwin orang putih jahiliah tu lah kan. Kadang-kadang dia ada first dance dan dia ada lagu dia, dan kadang-kadang kerana emotion, feeling perkahwinan tu dengan lagu tu, dia jadi associate, yang setiap kali dia dengar lagu tu, irama tu, dia akan teringat balik detik tu. Kalau faham macam tu lah. Setengah orang kalau Melayu pun dia kata, lagu ni yang aku teringat dulu masa, dia jadi nostalgia sebab ada lagu tu yang associate dengan peristiwa tertentu, dan dia macam dia merge, dan kita secara tak sedar benda tu dah merge so itu hakikatnya bila kita takbir raya kita tu, sebab kita berhari raya dengan takbir raya kita tu, dan sebab tu dia merge, yang kita susah nak pisahkan dah, sebab lagu tu yang menyebabkan feeling tu bukan beat lafaz tu kan, bukan maksud dia, tapi lagu tu dan bila lafaz bila dengar lagu raya tu pula, lagu takbir raya tu takbir raya irama kita tu, kita akan teringat kampung, teringat sanak saudara, betul tak? Kenapa? Sebab pengalaman kita membesar dengan raya ni, nostalgianya begitu. Nostalgia begitu. Now, siapa boleh agak? Sahabat-sahabat dulu bila dia takbir raya, nostalgia dia apa? Siapa boleh agak? Kalau kita tanya, sekejap itu nostalgia kita. Kenapa? Sebab kita membesar dengan itu kan. Maknanya kecil-kecil kita happy dengan raya, bangun pagi, mandi, lepas tu mak kita pakai ni baju raya, baju baru, lepas tu kita ziarah semua. Pengalaman yang menarik tu, yang best tu, ada terkait dengan irama takbir raya tu dan suasana tu kan. Kampung halaman, dengan family ramai-ramai, semua tu kan. Alhamdulillah kita ada itu satu suasana yang bagus Cumanya kita sekarang nak rungkai, okey? Itu suasana kita, dan sebab tu bila kita takbir, kalau kat perantauan, pernah dengar tak orang kadang-kadang dulu ada salam perantauan dan semua. Biasanya akan sayu lah kan. Itulah raya tahun ni tak dengan family. Kenapa sedih? Kenapa raya tu jadi sedih? Sebab nostalgianya dengan family dekat kampung. So bila suasana tu tak ada, dia macam something missing. Tapi bila kita faham sahabat sahabat pengalaman first raya dia apa? Apakah first pengalaman raya sahabat? Kalau kita tahu Ramadan yang pertama pada 2 Hijrah, betul tak? Maksudnya dia raya masa 2 Hijrah lah. Dan 2 Hijrah ni juga ada satu peristiwa besar, iaitu kita nak tengok apa nostalgia para sahabat. Tu soalan saya tadi bila dia lafaz Allahu Akbar ini. Peristiwa yang besar yang berlaku pada 2 Hijrah ialah Perang Badar. Dan Perang Badar ni berlaku pada bulan Ramadan. Perasan tak? Maksudnya, first time Ramadan, first time raya, baru lepas Perang Badar. Dan kalau kita cuba bayangkan suasana tu Ramadan yang pertama tu tiba-tiba berlaku Perang Badar. Dan kita tahu Perang Badar tu Allah tolong dengan malaikat dan sebagainya. Dan dia orang rasa sungguh, wah, Allah Maha Besar. Kita kecil, dia orang besar, dia orang ramai pun Allah bantu, yang kecil boleh menang. Allahu Akbar. So boleh bayang tak bila pengalaman dia macam tu, bila raya, bila dia cakap Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia bayang tu. Dia bayang pertolongan Allah yang Maha Besar tu. Dia bukan bayang kampung lah. Dia bayang, bila sebut Allahu Akbar tu, dia memang bayang Allahu Akbar. Dia bukan bayang kampung kan. So, kita kat sini saya nak mengajak untuk kita cuba mengamati juga itu kan. Kalau kita nak rasa benda ni, kita kena belajar sirah sikit lah. Dan kita tahu, tu suasananya, dan mungkin itulah rasanya kita nak cuba hidupkan juga benda tu.
kan, kepada kita, adik-adik kita, anak-anak kita supaya bukan raya kita ni hanya raya kampung, tetapi raya macam sahabat tu, maknanya bila sebut Allahu Akbar, kita memang bayang Allahu Akbar, Allah yang besar. Kalau Allah nak tolong kita, memang tak ada siapa boleh kalahkan kita. Allahu Akbar. So feel dia lain, dan aku dah kecilkan nafsu selama ni kan, Allahu Akbar dan sebagainya. So harapnya kita dapat masukkan tu juga, tanpa menafikan manusia memang dia ada nostalgia lah. So kita memang membesar dengan kampung apa tu, Alhamdulillah. Tapi nak katanya, jangan sampai bila kita kata kita terpaksa beraya jauh dari kampung, makna raya tu hilang. Sebab Allahu Akbar tu bukan isu kampung, isu Allah Maha Besar, isu Allah boleh bagi bantuan kepada kamu dari jalan yang tak disangka-sangka. Dan itu kita nak rasa, hopefully itu takkan hilang. Di mana kita berada pun, itu yang takkan hilang kan. So jangan harapnya tidak adalah orang yang kalau just kerana beraya tanpa elemen-elemen nostalgia tu, dia raya dia jadi tak raya, dia jadi monyok kan. Tak, sebab kita kena happy kat situ sebab Allah Maha Besar. Allah bantu tentera Badar, Allah akan bantu kita kalau kita bantu agama Allah kan. So balik pada soalan tadi, macam mana aku nak bantu Allah, agama Allah dengan apa yang aku buat. Tak kisahlah tourism, hotel, whatever bidang kita masing-masing. Okey, biasa dengar kan, InsyaAllah ni dah hopefully towards the end, kita nak cuba merangkumkan. So biasa dengar orang cakap madrasah Ramadan ataupun Ramadan bulan tarbiyah. Ni slogan-slogan yang biasa dengar Tapi kalau betul benda ni, kalau kita cakap madrasah Ramadan tu madrasah maknanya kalau kita keluar madrasah tu, sepatutnya dah lagi tak sama macam kita masuk kan. Mungkin masa kita masuk tu tak berilmu sangat, keluar dah berilmu lah. Masuk dulu taklah amalkan sangat, tak jaga amalan, keluar dah beramal lah kan. Sepatutnya gitu kan. Ramadan bulan tarbiyah sama juga. Harapnya make sure benda ni jadi. Make sure benda ni jadi. Maknanya janganlah bila kita keluar je, masuk Aidilfitri yang pertama je, oh memang sebiji macam kau dulu sebelum Ramadan kan. Nafsu sama je. Janganlah begitu Janganlah begitu. Harapnya macam, oh berubahlah kau, masya-Allah kan. Aku pun nak sama-sama berubah. Harapnya kita berdikit-dikit ke arah itu. Make sure ada kesan, insya-Allah. Dan Ramadan masih belum berakhir untuk kita pupuk kesan-kesan itu dalam diri kita. So apa amalan lepas tu? Tadi kita dah cakap takbir raya. Hopefully kita cuba bayangkan, maknanya sebelum raya tu cuba cover sikit sirah tu supaya kita feel lah, ya Allah, Allah boleh bantu. Dan banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Quran cerita Allah bagi malaikat dan sebagainya pada barang bandar tu kan. Make sure kita feel tu bila kita takbir tu, kita dah bayang kekuasaan Allah. Itu takbir. Kedua, puasa 6. Rasanya semua dah faham apa kelebihan puasa 6. Man shoma Ramadan thumma atba'ahu sita min Syawal kana qasiyamud dahr. Siapa yang puasa penuh bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia bersamaan dengan puasa sepanjang tahun. Hadis yang famous di Malaysia ni biasa orang sebut. Harapnya kita mengamalkannya. Tinggal nak amal je lah puasa 6. Lepas tu solat witir. Now, saya akan listkan beberapa benda sebab biasanya takbir memang kita akan buat pun bila kita kan, sebab itu culture kita. Puasa 6 biasanya agak famous. Tapi benda-benda yang lepas ni saya nak sebut biasanya orang tinggal. Lepas Ramadan orang tinggal sepatutnya kita tak tinggal. Satu, solat witir. Ada beberapa hadis yang kita nak highlight kat sini. Satu, innallaha witr. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Sungguh Allah tu witir. Yuhibbul witr. Dan Allah suka ganjil. Allah suka witir. Sebab tu kita banyak tengok amalan-amalan tu dalam bentuk yang witir kan, yang ganjil. Fa'utiru ya ahlal Quran. Maka berwitirlah wahai ahli Quran. Tu kuat, menarik tu. Berwitirlah wahai ahli Quran. Kalau kita akulah ahli Quran, maka berwitirlah. Ni bukan cerita pasal bulan Ramadan ni cerita seumur hidup. Cerita seumur hidup punya cerita ni. So sebab bukannya Allah suka witir pada bulan Ramadan. Tak. Allah suka witir dan Allah tu witir sentiasa. Allah suka witir sentiasa. Maka wahai ahli Quran, berwitirlah, jagalah witir. So sama-sama kita jaga witir kita. Ni hadis lain Ij'alu akhir salatikum bil-lail witra. Akhirlah sebelum tu dia solat dua-dua kan. Maknanya akhirlah solat malam kamu dengan witir. Satu lagi hadis, solatul lail masna wal witr rakaatun wahidah. Maknanya solat malam ni dua rakaat dan kemudiannya witir. Ada lagi? Okey, ni satu hadis yang mungkin famous juga. Ada translation ke tak kat sini? Okey, tak apa. Sekejap. Oh, tak ada translation sorry.
Wa haddatsani Isa bin Hammad al-Misri akhbarna al-Lais haddatsna ibn Lahad an Abdullah bin Dinar panjang pula. Kat mana ni? Annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam witr. Sorry. Nak bawa yang ni sebenarnya. Terlupa kat mana slide dia. Dekat sini kita boleh tengok hadis tu, tapi mungkin saya ringkaskan, terus baca maksud dia ataupun kita terus ambil konteks dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia bertanya kepada Abu Bakar, bila kamu mengerjakan witir? Itu Abu Bakar kata di awal malam. Maknanya sebelum tidur lah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya Umar, bila kamu kerjakan witir? Di hujung malam, maksudnya sebelum subuh. Datuk Rasul sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, akhadha hadza bil hazm. Sungguhnya kamu ni berjaga-jaga. Maksudnya apa? Maknanya sepanjang hidup dia, bila dia buat macam tu, dia takkan termiss witir walaupun satu hari, sebab dia memang jaga-jaga. Sebelum tidur dah settlekan. Tapi Rasul sallallahu kata kepada Umar pula, akhadha hadza bil quwwah. Tapi dia ni memang power lah, kuat lah. Sebab dia memang confident akan bangun setiap hujung malam tu, dia akan bangun. Dan confirm akan witir juga. Bukan nak kata Abu Bakar tu tak power, kita tahu iman Abu Bakar tu. Cumanya kat sini, poin besar dia ialah, dua-dua contohnya kita boleh ikuti. Dan soalan yang menarik kepada kita, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada kita, kita jawab apa? Bila kamu witir? Janganlah jawapan kita, bulan Ramadan. Tu fail lah. Janganlah gitu kan. Biarlah kita jawapan kita salah satu. Masa awal malam atau hujung malam. Paling malas buat awal malam paling malas buat awal malam. Tu suggestion saya lah. Masa saya France dulu pun saya suggest kan kepada adik-adik semua kan. Maksudnya kita, at least kita ikut benchmark. Kalau kita malas-malas pun ikut benchmark Abu Bakar ni, maksudnya sebelum tidur make sure dah settle supaya kita tak termiss witir kita, insya-Allah. Kemudian apa ni? Ini hadis lain so pendekkan, kita terus poinkan dekat ini. Yanzilu Rabbana tabaraka ta'ala, sungguh Allah tabaraka ta'ala turun kulli lailah, setiap malam, ila sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa sulus al-lail, maknanya di sepertiga malam yang akhir. Fayaqul, dan Allah berkata may yad'uni fa astajib balah wa may yas'alni fa a'tihu wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Siapa yang nak doa ni, yang aku akan menjawab doa dia kan. Siapa yang nak minta kepada aku, yang aku akan bagikan, dan siapa yang nak minta ampun, supaya aku akan ampunkan. So ini adalah contoh-contoh sekadar bawa petikan-petikan hadis yang berkenaan dengan sepanjang tahun ni ceritanya. Setiap malam, hujung malam tu, sebab tu dia berharga, dan kita dah train diri kita untuk bangun sahur sepanjang sebulan. So hopefully lepas ni kita taklah langsung tak pernah mampu nak bangun waktu sahur tu. Kalau tak bersahur pun, sebab Allah cakap ni, Allah turun ke langit dunia dan Allah tanya, sepertiga malam yang akhir ni kan, siapa nak minta doa ni, aku nak makbulkan kan, siapa nak minta ampun dan semuanya. So hopefully kita merutinkan diri kita juga untuk berdoa di hujung malam, insya-Allah. Dan juga qiyamul lail. Sepatutnya harapnya kita dah faham bila kita faham tarawih tu qiyamul lail, so harapnya di luar bulan Ramadan tu tak timbul isu lah bila kita qiyam di awal malam. Sebab Ramadan pun kita qiyam di awal malam, so apa masalah dia? So sebab setengah orang dia macam tak kurang berbanding hujung malam. Samalah, Ramadan pun kurang juga berbanding hujung malam kan. Tetapi nak katanya paling kurang kita dah jaga qiyam kita. So saya nak bawa hadis ni just untuk relate dengan semua benda tadi. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqal, kan? Amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang berterusan walaupun sikit, kan? Jangan salah tafsir, jangan kata amalan yang Allah suka tu yang sikit yang berterusan. Tak, bukan sikit tu poin dia. Poin dia berterusan. Kalau banyak lagi baguslah. Tapi kalau berterusan, kalau sikit pun Allah still sukai. Amat sukai, paling sukai. Pentingnya berterusan, bukan yang amalan yang witir buat bila? Bulan Ramadan, tak berterusan tu. Qiyam buat bila? Bulan Ramadan, tak berterusan lagi. Quran baca bila? Bulan Ramadan, tak berterusan lagi. So Allah tak suka amalan macam tu. Bukan Allah tak suka, maknanya itu bukan amalan yang Allah paling suka. Amalan yang Allah paling suka ialah yang berterusan. So yang mudah-mudah witir.
Witir paling mudah, okey. Kita nak bagi benchmark yang paling mudah kat sini bagi orang yang tak biasa. Saya bermula macam ni, dan kalau masa musim malas memang macam ni lah kan. Kalau rajin sikit kita upkan. Paling mudah paling malas, paling cikai kalau kita kata nak jaga qiyam dengan witir, ialah lepas isyak kita terus bangun solat 2 rakaat qiyam, 1 rakaat witir. Kalau kita buat benda tu setiap malam, kita tak pernah tinggal qiyam dan witir setiap malam. Tu cara paling malas sekali malas tapi fulfill hadis-hadis tadi kalau bukan malas tak buat apa kan, tu kita tak naklah begitu. Okey, so itu paling mudah. Paling mudah sebab apa? Biasanya lepas isyak tu kita masih ada wuduk dan kita masih ada momentum amal tu. So tambah sikit lagi dah lengkap benda tu, alhamdulillah. So saya biasanya saya buat sebab ini bukan untuk orang yang dah biasa buat di hujung malam untuk tarik balik Ni untuk orang yang tak pernah buat, untuk membiasakan. Step pertama biasa itu buatlah lepas isyak settlekan. Lepas isyak settlekan, maknanya ba'diyah, lepas tu qiyam 2 rakaat, 1 qiyam witir. Itu malah kalau nak buat 3 witir dan sebagainya lagi bagus, alhamdulillah. Tapi nak kata paling malas untuk orang yang belum start So siapa yang dah setiap malam pun dia dah amalkan benda tu, siapa nak upkan sikit, okey tak apa, bagi sebelum tidur. Sebab sebelum tidur ni susah sikit. Sebab biasanya kita kena pergi ambil wuduk kan. Sebab biasanya kebanyakan kita tak jaga wuduk kan. So kena ambil wuduk tu biasa susah sikit. Tapi dia lebih senang daripada nak bangun malam tu lah kan. So itu 3 stages yang saya biasa cadangkan untuk orang yang baru nak start Paling kurang kita make sure lepas ni kita berazam, lepas Ramadan ni insyaAllah 2 benda tu aku takkan tinggal, witir dan qiyam, walaupun dalam bentuk yang paling simple, yakni lepas isyak settlekan. Dan alhamdulillah setengah surau kita kan perasan setengah orang yang international yang bukan mazhab kita ni kadang-kadang memang rutin dia kalau siapa perasan lepas isyak tengok berapa rakaat dia solat sunat. Kadang-kadang sekejap lepas dia panggil 2, okey, ba'diyah kot, lepas tu dia bangun lagi, apa dia solat tu kan. So ramai orang yang kadang-kadang especially pada mazhab yang solat witir tu wajib ada mazhab yang witir tu wajib, bukan fardu tapi wajib. Memang dia kena settlekan. So sebab tu dia nak mudah, dia settlekan terus lah lepas isyak So momentum macam tu agak menarik kalau kita disurai macam tu bertuah lah, sebab kita ala-ala ada orang solat, kita solat, dia tak rasa malas sangat Tapi itu suggestion untuk sama-sama kita buat Harapnya kita boleh buat bermula dengan yang sesimpel itu 2 dengan 1 rakaat taklah berat sangat. Kita dah 20 plus 3 biasa kan, ataupun 8 plus 3 at least sepanjang sebulan. So takkanlah 2 plus 1 berat pula kan. So boleh. Plus kalau lepas isyak tak berat insyaAllah. So sama-sama kita amalkan. So soalan ni ialah adakah witir kita berterusan? Sama-sama kita jadikan dia berterusan insyaAllah. Adakah qiyam kita berterusan? Sama-sama kita jadikan dia berterusan insya-Allah, walaupun bentuk yang sekecil wa in qal. Okey. So dibawa balik hadis ni kita dah sebut tadi pasal tilawah Quran. Again, hadis ni bukan pasal Ramadan, betul tak? So janganlah kita bayangkan macam seolahnya hadis ni pasal Ramadan. Sebab tu saya baca Quran masa bulan Ramadan. Tak. Bulan lain pun hadis ni terpakai. Sebab tu tilawah sepatutnya berterusan juga. Dan kita dah cakap tadi pasal tadabbur. Jadi harapnya bukanlah tadi yang kita tadabbur ringkas untuk reflect diri kita dengan apakah sama ada kita fulfill. Allah nak tengok siapa yang menjaga agamanya tu ataupun membantu agama Allah dan Rasul tu. Itu satu tadabbur contohnya kan. So hopefully itu bukanlah pertama dan terakhir tadabbur kita dalam hidup. Harapnya itu menjadi rutin kita insya-Allah, dan kita akan mendapat bekalan yang hebat daripada Al-Quran insya-Allah. Ingat balik, Allah tak marah kalau kita tak khatam, tapi Allah marah kalau kita tak tadabbur. Dan satu soalan jujur kepada setiap kita siapa pernah khatam terjemahan Al-Quran? Biasa orang kita biasa khatam baca Quran walaupun tak faham sikit abu Bagus, alhamdulillah, insya-Allah dapat pahala. Tetapi fungsi Al-Quran itu adalah hudan linnas, hidayah. Untuk dapat hidayah kena faham Allah nak kita buat apa, Allah tegur kita apa, Allah cerita pasal orang dulu tu kenapa, apa masalah dia, kita kena faham. So kita kena baca terjemahan, kecuali kalau memang kita power Arab, alhamdulillah. Tapi kebanyakan kita termasuk saya taklah power sangat Arab, so kita kena dibantu oleh terjemahan. Soalan, siapa pernah khatam terjemahan? Siapa belum, make sure azam, insyaAllah lepas ni aku setiap hari baca 1 page terjemahan pun, ataupun berapa-berapa yang possible. At least kita pernah khatam sekali dan kita pernah lalu setiap ayat yang Allah bagi tahu something kepada kita. Itu titik permulaan yang penting supaya kita start feel Al-Quran tu. Wah, banyak Allah nak bagi tahu rupanya kan. Sebab kalau kita baca saja kita tak feel kita tak rasa macam wah, menarik Al-Quran ni. Okey, secara khulasahnya alhamdulillah
Roughly kita dah hampir sejam setengah. Just nak recap poin-poin besar yang harapnya menjadi amalan kita. Satu, masih ada peluang untuk kejar Lailatul Qadar. Jangan sia-siakan peluang. Kalau kita kata malam 10 malam terakhir masih ada, malam ganjil pun masih ada, 27, 29 insya-Allah. Malah ada hadis yang kata 27 tu kan. So jangan lepaskan peluang. Make sure berkualiti sungguh malam esok, malam esok insya-Allah. Tu kejar Lailatul Qadar. Kedua, selain Lailatul Qadar, Ramadan tu sendiri amat berharga. Jangan sia-siakan baki Ramadan yang ada ni kan, siang dan malam, apatah lagi malam. So make sure poin-poin iktikaf tadi, iktikaf quote iktikaf daripada social media dan sebagainya pada waktu malam, usahakan supaya malam kita makin berkualiti. Kalau tak tahu nak buat apa, dengar tazkirah pun okey, dengar video-video dakwah pun okey. At least dia bukan sia-sia totally lah kan, rugi. Itu kedua. Ketiga, suggestion saya lah, seboleh mungkin kalau dapat, jadikan takbir raya kali ni dan ke depan lebih bermakna. Maknanya bila kita lafazkan tu, kita terbayang benda-benda yang Allah harapkan kita terbayang. Sebab dia ialah bukan kampungku ke apa, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kan. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. So kalau kita faham semua benda tu kan, maknanya sebenarnya setiap beat tu amat boleh kita relate dengan perang Badar sebenarnya kan. Bila kata walillahil hamd, kepada Allah lah kita puji, bukan sebab kita yang reti perang tu kita menang kan. Tak, sebab Allah yang bantu dan sebagainya. Okey. So jadikan takbir nanti amat bermakna, insya-Allah. Dan make sure amal berterusan yang melangkaui Ramadan, insya-Allah. Bukan hanya amal yang terhenti bila terhentinya habisnya Ramadan. Jangan kita jadi orang yang seolahnya macam hamba Ramadan, tetapi amalan kita hasil tarbiyah Ramadan ni berterusan. Beberapa benda yang saya dah cakap yang mudah, hopefully insya-Allah tadi ialah witir tak berat witir satu rakaat ni berat ke? Dia belum biasa, memang berat sebab kita tak membiasakan. Tapi once kita biasa, dia jadi rutin, insya-Allah kita jadi orang yang memenuhi hadis tadi. Allah amat suka amalan yang berterusan walaupun sikit. Witir at least satu rakaat, kalau lebih banyak lagi bagus. Qiyam at least 2 rakaat, lagi banyak lagi bagus. Tapi bermula dengan sikit dan biar konsisten, and then top up. Jangan semangat lah tu, macam kita lah kadang-kadang dulu ada program qiyam kat sekolah ke apa, semangat waktu malam tu je, esok pulun ganti tidur dan sebagainya. So kita bukan nak begitu kan. Kita nak, Allah kata, berterusan walaupun sikit, insya-Allah. Dan wallahu alam, ini slide saya yang terakhir. Jazakumullah khairan katsira. Kembali kepada, kalau ada soalan, siapa yang akan handle ni, tapi saya kembalikan kepada MC lah kalau macam ni kita nak, kalau ada soalan.